Jadi saya tengok pelajar ni pun, bila saya masuk semua pandang saya. Cikgu. Kenapa ni? Dia kena rasuk cikgu. Baik. Saya datang first kali, apa yang saya buat, saya bagi salam. Saya cakap Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Saya serius. Okay. Siapa Kalau awak pernah tengok Santai Chill lah, saya ni famous sebenarnya. Oh iya ke? Kalau awak tengok Santai Chill Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Main pailang kan muka kau. Kau main pailang muka kau. Kau budak baru kan? Aku baru masuk asrama. Baru masuk. Macam mana kau boleh masuk sini pula Aku sebenarnya terpengaruh tengok cerita High Kongsi. Jadi aku semangat nak masuk asrama macam best lah. Kau mesti minat ke Kau siapa? Kau siapa? Aku dak panggil Fakri. Fakri. Kalau kau tahu aku siapa? Dan aku Kaha. Kaplab. Kau asal masuk asrama kenapa? Aku masalah mak ayah aku dah. So aku masuk asrama. Aku tak minat masuk asrama ni. Aku belajar pun tak pandai pakai kabel. Tahu, nampak memang tak pandai. Tak apalah. Tapi sebenarnya masuk asrama ni best. Tapi apa yang aku tengok kat cerita lah, tak tahulah realiti macam mana. Alamak. Teruk betul Kahak. Bekak Kahak wadah. Aku Kahak, dia Kahak. Assalamualaikum student. Salam. Dua-dua baru boleh lah. Okay, pertama sekali selamat datang ke asrama SC. Okay, kita kat sini ada peraturan. Kita duduk sini bersyarat. Okay, jadi sebelum kita mulalah, saya nak bersuai kenal dengan pelajar-pelajar yang saya kena jaga ni. Awak nama siapa tadi? Saya Kahak, cikgu. Kahak. Amboi. Cikgu Kahak kan? Kahak, awak yang main-main. Sorry. Headband awak tu saya rampas sekejap lagi. Okay, sorry. Ni siapa ni? Saya Fakri. Fakri. Nama macam carut. Okay, awak masuk sini ni tingkatan berapa ni? Saya tingkatan 5 tahun ni, cikgu. Tingkatan 5. Alamak. Ni? Tingkatan 6 atas. 6 atas. Oh iya ke? Tapi macam tak kena lah tingkatan. Macam tak kena lah. Macam dah lepas, dah habis kan? Okay, tak apa. Jadi kat sini saya nak bagi tahu asrama ni kita ada peraturan awak kena ada waktu yang perlu ada disiplin. Ada waktu prep, ada waktu makan, kena makan turun. Saya cakap turun. Okay. Jadi juga saya nak ingatkan kat asrama ni bukan awak je yang duduk. Yelah, student lain. Ramai nampak kantin tadi. Nampak guard. Itu yang awak nampak. Kita ada penghuni lain. Awak kenal tak saya ni siapa sebenarnya? Kenal? Dia yang Cina kacamata tu kan, cikgu tu. Bukan. Saya serius. Okay. Siapa Kalau awak pernah tengok Santai Chill lah, saya ni famous sebenarnya. Oh iya ke? Kalau awak tengok Santai Chill. Tak, dia siapa? Awak senior ke? Takutlah nak kena jet stand ke apa? Saya kat sini warden tau. Awak jangan main-main. Betul lah tu, yang kacamata tu. Tak warden apa, dan tag pun terbalik. Awak kalau pernah tak nama kat Santai Chill saya famous tau. Awak pernah tak saya pernah share cerita seram. Nama saya Musalman. Salman. Cikgu Musalman.
Oh ya ke? Saya yang akan jaga awak setiap malam. Makan cebok awak semua saya yang buat. Alamak. Okay. Baik. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini bukan awak je yang duduk. Ada juga penghuni yang awak tak nampak. Penghuni macam mana cikgu? Tolong explain. Awak masuk asrama ni awak tak pernah dengar ke kisah kat sini? Tak pernah, saya ingat kan masuk asrama ni dah menakutkan. Tapi lepas dapat tahu warden macam gini lagi menakutkan. Betul. Tak cikgu, tolong explain, saya tak faham cikgu. Tolong Macam ni lah Apa jadi sebenarnya? Sebelum ni lah dah banyak ada kejadian-kejadian misteri yang ada dekat sini. Jadi ini untuk pengetahuan awak. Saya cerita supaya awak boleh berhati-hati. Faham? Okey. Baik. Jadi saya dah jadi warden ni nak dekat 15 tahun. Saya tak kena dengan muka tu. Okey. Okay. Jadi ni serius ni. Saya serius. Saya tak main-main. Baik. Okay. Mesti banyak kisah misteri. Jangan gelak-gelak. Okey, baik. Awak pernah tengok Santai Cilat ni? Pernah. Jangan lupa subscribe. Okay. So kalau pernah tengok lah satu video berkenaan dengan tajuk warden asrama diganggu di YouTube Santai Chill. Saya ni partner dia. Oh ya ke? Saya kawan dia. Cikgu Mat tu kawan saya. Jadi selepas tu dia dah tak nak cerita pasal apa, dia pula kena ganggu sebab share. Ni saya pula cerita kat awak. Lepas ni awak pula kena. Yang cerita lah kena ganggu. Masa-masa lah. Okey. Saya cerita satu kejadian. Ada satu malam ni saya ni dah penat. Yelah, kerja dari pagi sampai malam jadi warden. Dia lah doktor, dia lah polis, nak kena siasat, macam-macam kerja. Jadi waktu malam badan saya dah letih. Selalunya pukul 11.30 setelah roll call malam saya nak berehat. Nak saya baring je dekat katil tu, tiba-tiba saya dapat satu panggilan daripada ketua pelajar. Kau punya senior lah. Kau punya saya kenal. senior. Dia call. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Kenapa tu? Cikgu maaf ganggu, tapi saya nak maklumkan sini ada sedikit gangguan lah cikgu. Dahulu hara ni saya tak tahu nak buat apa. Baik. Gangguan macam mana tu boleh bagi tahu cikgu? Jadi dia cakap ada kejadian kerasukan. Saya ingatkan mula-mula kejadian kerasukan selalunya terjadi pada kaum wanita. Tapi kali ni lain. Dia terjadi di dom asrama lelaki, iaitu Aspura. Kebetulan bilik yang awak dapat sekejap lagi tu, bilik tu lah. Bilik tu. Okey, nak dijadikan cerita. Saya pun bila dapat panggilan macam tu bergegas datang. Okey, saya ni masa dalam perjalanan dah berfikir dah dengan siapa saya nak rujuk. Nak call ustaz mana apa semua. Jadi saya cuba call kenalan mana yang mana saya kenal. Tapi yelah, masa tu mungkin dah lewat malam, mereka tidur awal, tak angkat. Saya call warden-warden lain pun tak angkat. Jadi kat situ saya dah buntu dah macam mana. Tapi sebagai seorang guru kan, kita berfikir nak jaga yang beratus pelajar ni ada kat asrama. Jadi saya tak boleh takut lah. Sebab kalau saya takut, nanti pelajar-pelajar jadi apa? Jadi bilik tu ada di tingkat atas sekali. Masa saya datang, parking je kereta, dua orang pelajar, iaitu ketua pelajar dengan penolong, dah tunggu saya dekat bawah. Jadi sampai je saya kat bawah tu, dia kata, Cikgu cepat cikgu, cepat. Dia kata, kenapa ni? Teruk sangat ke? Teruk tak teruk jugalah cikgu kena tengok juga. Jadi saya pun bergegas. Waktu ni guard tengah ronda. Jadi saya masa tu nak minta bantuan dia juga, tapi tak dapat kan. Sebab kalau ikutkan kat situ yang dewasa hanya saya dengan guard je lah. Jadi saya pun naik. Dengan naik, hati tu masa tu dah buat perancangan apa nak buat masa kat atas. Yelah, kita warden tapi bukan perawat kan, bukan perawat Islam apa semua. Jadi nak tak nak kita kena bersedia dari segala hal. Tapi dah ada dah ilmu-ilmu tu sikit. Apa yang nak dibaca, apa yang nak dibuat, tutur kata macam mana, apa kita nak cakap ni kan. Jadi sampai je saya depan kamar tu, saya tengok semua pelajar dah tertumpu pada satu katil, satu kamar. Kalau awak perasan kalau asrama ni memang double decker lah dengan katil. Jadi pelajar tu duduk di bahagian bawah. Duduk bahagian bawah dengan keadaan kaki terlunjuk di depan, pelajar lain
sedang mengelilingi dia. Jadi saya tengok pelajar ni pun, bila saya masuk semua pandang saya. Cikgu. Kenapa ni? Dia kena rasuk cikgu. Baik. Saya datang first kali, apa yang saya buat, saya bagi salam. Saya cakap Assalamualaikum. Dia jawab Waalaikumsalam. Kemudian saya tanya, kita dengan jin ni, walaupun kita berlainan alam kan, dia nak kena ada borak juga tau. Nak borak, kita kena tanya kenapa macam ni. Dia psikologi juga sebenarnya. Jadi saya cakap, kenapa ganggu anak murid saya ni? Aku rindu dia. Jadi waktu bila cakap aku rindu dia, jadi banyak persoalan. Siapa dia ni kan? Jadi saya tanya, kenapa kau cakap rindu dia? Kenapa ganggu? Saya cakap, kalau boleh jangan ganggu anak murid saya. Diorang nak belajar. Ini tempat nak timba ilmu. Jadi kalau boleh jangan ganggu pelajar saya kat sini. Saya cakap baik-baik. Jadi minta jaza baik. Keluar. Awak masuk ikut mana tadi? Dia cakap kaki kiri. Sebenarnya aku pula tadi saya kan. Tak apalah Jadi saya sebenarnya tak ada perancangan nak tanya benda tu. Tapi kita tak boleh tunjukkan yang kita ni lemah sebenarnya. Takut. Jadi kebetulan soalan tu pernah saya terdengar di slot-slot seram lain lah kan. Jadi saya pun cuba ambil kira lah. Jadi dia pun cakap kaki kiri. Kemudian saya cakap, okey, engkau keluar daripada kaki kiri ni. Lepas tu dia pun pura-pura pura-pura dah keluar. Tapi masa tu saya tak tahu yang dia dah keluar. Dia buat macam jadi kat sini kita tertanya-tanya kan, dia ni betul-betul ke tak ni kan? Sebab dia jin, kita nak percaya macam mana kan? Dan betul ke keadaan dia dah okey balik? Kemudian saya cakap, kita bagi soalan psikologi. Bising seram awak ni kat bandar. Tak maaf sikit. Jadi saya bagi soalan psikologi. Saya cakap, tu kenapa tak keluar lagi? Awak jangan ingat saya tak tahu. Saya boleh hidu awak ada kat situ. Aku tak reti lah nak keluar. Jadi bila dia bagi jawapan macam tu, kita dengan secara tak langsung kita tahu dia yang tu bukan student kita. Dia masih ada kat situ. Kemudian bila jadi macam tu, seorang pelajar ni tiba-tiba menyelit. Dia cakap, cikgu, tadi kita orang jumpa dia ni dekat bawah. Bawah tu kat mana? Sebenarnya cikgu, tadi mula-mula dia ni nak keluar. Masa tu dah habis rokol balik cikgu keluar tu, kita orang nak masuk tidur lah. Tapi dia tiba-tiba berjalan keluar. Jadi saya dengan kawan-kawan tanya, kau nak pergi mana? Aku nak pergi bawah. Jadi kita orang pelik, kenapa time macam tu nak keluar. Jadi saya ajak 2-3 orang kawan lain teman. Masa tu tak berfikir apa-apa. Kita fikir yang dia ni mungkin nak pergi tandas ke apa, jadi nak teman lah kan. Kebetulan kami pun tak ngantuk lagi. Jadi bila dia nak keluar tu, dia pergi ke tandas. Tapi tangannya menunjukkan ke satu arah. Dua macam ni dalam tandas. Dalam tandas tu lah? Ya. Dalam tandas tu dia tunjukkan satu botol besar warna putih. Selalunya kita letak pencuci tau. Pencuci yang dah kosong kan, ada cuci, ada kat situ. Lepas tu dia cakap, siapa main tu? Kata siapa main tu? Tapi tak ada orang ke dalam tu. Jadi budaknya pelik, kau cakap dengan siapa? Kemudian tiba-tiba dia macam tu, dia turun tangan. Tandas tu depan tangga. Jadi dia turun tangga. Tadi saya cakap bilik tu atas sekali kan. Dia turun tangga. Dia turun tangga, budak ni dah pelik. Dia ni kata nak pergi tandas tadi. Lepas tu dia jalan. Akhirnya dia pergi ke bilik bagasi. Bilik bagasi ni adalah satu bilik yang mana kita tempatkan untuk bagasi-bagasi pelajar ni yang bawa dari rumah. Yalah, kita pelajar dia yang dari luar negeri, dari jauh. Jadi memang mostly pelajar akan bawa bagasi lah, letak kat situ. Sebelum ni sebelum pelajar sampai, saya dah pastikan bilik tu kosong. Kosong sekosongnya. Tak ada satu kertas pun atas lantai. Dia simen lah. Simen lah. Jadi kalau budak datang, dia letak bagasi, tinggal bagasi lah ada situ. Okay. Jadi saya tengok dah kosong.
Lepas tu dia kata budak tu sampai kat bilik bagasi tu. Dalam bilik bagasi tu, di tengah-tengah bilik tu ada satu plastik. Dalam satu plastik tu dia buka. Dia kata ambil. Member dia ambil. Cakap, apa ni weh? Buka. Dia buka. Dalam tu tahu tak apa? Pad perempuan. Pad perempuan. Oh. Atau bercakap pampers lah. Oh, okay. Pampers perempuan. Yang dah pakai lah. Okay. Ke belum? Ni cerita Okay. Jadi bila tengok tu, macam mana ada pad perempuan ni? Padahal ini bangunan asrama lelaki. Bila ada? Sebelum ni tak ada pula ke ada budak yang terbawa? Jadi persoalan tu banyak difikirkan, tak dapat jawapan lah. Kemudian budak ni cakap, kau nak buat apa dengan pad ni? Aku nak makan. Cakap, kau ni dia kata time tu dia cakap, ni budak ni, ini sudah kena. Ini sudah kena. Okey. Jadi budak ni cakap, habis kau nak bawa mana? Bawa dalam bilik. Sebab tu lah benda tu ada di bilik. Sambil budak tu cerita yang kena rasuk, jadi budak ni tunjukkan, cikgu ni pad tu. Jadi saya buka pad. Ui, ni pad ni. Tapi bila saya buka, pad tu dah kering. Tapi memang kita tengok pad tu dah digunakan lah. Cuma dah tak ada, dah kering. Kering tu dari segi ada kesan darah ke atau kering kosong? Memang dah tak ada langsung kesan darah, dia kosong. Tapi kita tahu dia dah digunakan. Tapi kalau kita fikir balik, kalau dah guna, mestilah ada sebab. Takkan pakai saja-saja tu lah. Mesti ada tujuan. Jadi pad tu dah digunakan. Lagipun dia kata tadi dia nak makan kan. Then bawa ke bilik. Setelah bawa ke bilik tu, barulah pelajar ni panggil ketua Aspura tadi, bagi tahu budak ni sebenarnya dah kerasukan ni bang. Macam tu. Jadi masa tu lah ketua pelajar Aspura ni call saya untuk maklumkan dah ada kejadian kerasukan. Jadi masa tu saya macam okey lah, tak apa. Saya pergi balik kat budak tu, saya cakap, kau sebenarnya datang dari mana? Ini tempat belajar, tempat anak-anak saya nak belajar, tempat kami menimba ilmu. Dan ini adalah satu tuntutan agama. Kalau awak masih ganggu, saya akan bakar. Jadi masa tu dia masih pura-pura, aku tak reti lah nak keluar. Macam main-main ni. Main kan. Cakap, kau main-main. Okay. Jadi macam saya cakap, saya ni bukanlah perawat. Okey lah. Jadi kita cuba praktikkan. Dalam perubatan Islam, apa yang saya tahu, ini awak boleh praktikkan sekali. Okey. Kita memang tak nampak yang kalimah-kalimah suci ni ada kekuatan atau bacaan dia ni ada apa. Tapi kuasa Tuhan, sebenarnya bila kita gerakkan tangan ni, itu menunjukkan kita cuba untuk mengeluarkan benda makhluk-makhluk jahat ni lah, mengganggu. Jadi sebenarnya gerakan-gerakan tangan ni adalah sebenarnya satu tanda je dan simbol untuk merawat. Jadi saya pun cuba letakkan poin-poin di tempat pelipat. Tempat pelipat ni adalah tempat kegemaran jin-jin. Kalau awak nak tahu tempat pelipat, di bawah ketiak, di bawah lutut, di belah kemaluan, dan selalunya di belakang dan umbun kepala dan kaki, jari kaki lah. Itu memang kawasan dia lah. Itu memang kawasan dia. Dia suka main tempat pelipat-pelipat. Jadi kita kena tekan-tekan kawasan tu. Jadi kita kat situ boleh detect lah. Kalau dia menjerit tu, memang dia kat situ. Jadi bila saya baru tekan sikit kat belakang, dia dah menjerit. Aku tak suka lah, panas lah. Dalam hati ni cakap alhamdulillah. Yelah, kita tak adalah kosong-kosong je kan. Alhamdulillah, Tuhan pemudahkan jalan. Dia bagi kita sedikit kekuatan nak halau benda ni. Faham. Jadi saya cakap, kita bacalah sikit kan, apa yang selalu ada dalam YouTube Santai Cilo, itu yang saya amalkan. Berguna juga sebenarnya. Memang membantu lah. Betul. Jadi antaranya adalah alam tara anna Allah hazal Qur'ana ala jabalillah ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnal sila'an lahum yatafakkarun. Jadi kat situ dia dah agak meraung. Kemudian saya iringkan sekali dengan 3 kul apa semua kan. Kemudian baru dia cakap, okey aku keluar. Jadi dia pun pingsan lagi. Kat sini kita tak pasti lagi, dia ni dah sebenarnya dah okey ke belum kan. Kebetulan masa tu guard datang.
Dia dah habis ronda, dia tengok apa kecoh-kecoh ni, bangunan Aspura ni kan. Dia pun naik. Dia pun sebenarnya bukan kosong-kosong juga. Dia pun boleh lah baca-baca juga kan. Jadi datang, kenapa ni cikgu? Ni budak kerasukan. Oh ya ke? Jadi dia pula berinteraksi dengan benda tu. Tadi dah pingsan kan, guard datang, kenapa kau cow dia? Aduh, seorang lagi. Dia cakap maknanya ada lagi lah dalam badan. Ada lagi. Dia tak serik lagi lah. Tak serik lagi. Jadi bila dah soal siasat apa semua, guard pun tanya apa yang jadi. Saya pun jelaskan lah apa yang jadi. Kemudian kita ambil inisiatif untuk minta pelajar sekali baca. Ambil baca, tapi semua ikhlaskan hatilah untuk bantu kawan ni dan halau benda ni keluar daripada badan. Okay. Tapi ada juga tangan-tangan pelajar yang cuma bantu tarik daripada kaki kan. Jadi bila kita baca ramai-ramai, saya cakap okey, kalau kau tak nak keluar, aku terpaksa bakar kau. Jadi kita niatkan hati macam tu, kita baca. Masa tu memang benda tu meraung gila-gila lah. Meraung memang tak seperti yang tadi tu. Yelah, kita murid kan ramai, mungkin ada di salah satunya yang dimakbulkan kan. Jadi selepas tu alhamdulillah budak tu dah pulih lah, dah sedar. Tapi ada juga pelajar yang cuba buat gerakan tangan daripada kaki, ambil daripada ibu jari dan tarik. Tapi alhamdulillah menjadi. Benda tu start hilang selepas pelajar tu tarik tu tadi. So lepas tu pelajar pun masa tu tambah lagi cerita, ada beberapa pelajar sebenarnya yang nampak sebenarnya. Jadi saya tanya pelajar, sebenarnya apa yang kau nampak? Dia kata, tadi cikgu, ini saya lah. Saya ni, dia kata, pelajar yang duduk sebelah budak yang kena rasuk Okey. Kata, tadi cikgu masa saya nak tidur sebenarnya, si budak ni saya bagi nama dia Lokman. Si Lokman ni cikgu, saya nak tidur, dia kacau saya cikgu. Kata, dia kacau kau macam mana? Masa saya nak tidur, dia pergi depan muka saya, dia buat macam ni. Saya ingatkan dia gurau ya aku. Saya cakap, kau ni, aku nak tidur lah tepi lah. Aduh, kau ni. Lepas tu dia terus pergi kat pelajar lain. Dia pergi kat pelajar lain pun sama dia buat macam tu. Jadi tiba-tiba kata, kau ni, kau jangan kacau lah, esok aku bangun lambat ni semua sebab kau. Jadi pelajar tu tiba-tiba berdiri kat depan pintu. Tu yang kami cakap, kau nak pergi mana? Tiba-tiba dia keluar. Jadi kami pun teman. Jadi start pada situlah benda tu. Saya bawa perasan cikgu yang benda tu pelik. Lagi seorang tu pula cakap, cikgu sebenarnya kalau cikgu perasan kat loker sebelah sana tu terbuka cikgu. Dalam loker tu ada cermin kalau cikgu perasan. Masa saya tidur cikgu, saya pandang toleh ke arah loker tu. Saya pandang cermin. Dalam cermin tu cikgu, saya nampak ada satu muka yang dalam keadaan terbakar pandang saya. Masa tu aku dah fikir, apa benda pula ni kan. Okey cakap, okey tak apa. Benda dah selesai. Bacalah sebelum tidur, ambil wudu, baca apa yang patut. Kemudian tengok-tengokkan kawan-kawan yang lain, teman dia. Jadi masa tu budak ni bila dah takut, dia dah tak nak tidur single bed seorang-seorang. Jadi dia akan tarik tilam dia kat bawah, tidur ramai-ramai. Jadi macam tu. So lepas tu saya pun balik, sebab rasa keadaan pun dah terkawal. Ingat pagi-pagi baru nak tengok balik lah, nak rujuk balik kan. Bila saya dah balik tu, dah sampai rumah, lagi sekali baru nak turunkan badan, alah call. Ada call lagi. Kali ni yang call guard. Yang call guard pula. Guard tadi lah. Jadi guard tu cakap, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu boleh tolong datang tak sini? Kenapa ni? Ada kejadian lagi ke? Ada lagi ya budak ni, nampak macam dah ada simptom kena rasuk. Tapi masalahnya dengan saya ni kena. Sudah, dengan guard pun kena ni. Jadi saya fikir, saya ni seorang kan, dengan tak ada pengalaman nak merawat ni lagi kan. Jadi tak nak datang lah. Oh ya. Masa tu waktu bila tu? Waktu tu dah pukul 3.30 pagi dah. 3.30 pagi? Ya. Jadi bila saya call ustaz dan cikgu-cikgu lain, memang tak angkat. Kita pun faham dia dah letih rehat kan, tidur. Saya fikir balik, kenapa guard ni pun kena. Saya terlupa nak bagi tahu tadi, sebelum saya balik, pad tu saya bakar.
saya bakar sebelah pondok guard. Di pondok guard, sebelah pondok guard tu ada satu pokok pisang. Jadi saya bakar di situ bersama dengan guard tu lah. Saya cakap, bang tolong bakar sebab saya bukan apa. Ya benda tu kotor kan. Dah kotor, dia pun dah alang-alang pegang, kita minta dia bakar. Jadi dia, bila saya patah balik, datang cakap, kenapa abang kena Tak tahu lah aku. Saya tiba-tiba rasa nak muntah, rasa tekak ni pahit sangat. Saya rasa memang benda ni aku. Jadi kali ni bukan seorang je yang kena, murid. Sekali tiga datang. Cakap, masa tu baru dia cakap, seorang kena tindih, dua orang lagi ada penampakan. Penampakan benda yang sama, dia kata muka tu terbakar. Jadi saya cakap, okey lah, tak apa, kita jangan duduk dekat bangunan ni. Pelajar lain nak tidur ni. Ni pun dah pukul 3.30 nak pukul 4. Masa tu nak pergi pukul 4 dah. Jom kita duduk kat pondok guard. Jadi saya pun bawa pelajar-pelajar ni ke pondok guard lah. Seramai berapa orang cikgu? Cikgu memang saya seorang. Cikgu seorang, student lain? Seorang. Pelajar yang kena tu 3. Tiga semua pula pergi Pak Gad punya tak ni termasuk budak yang tadi tu. Okey. Ni budak lain. Jadi masa tu saya cakap lah, kenapa pula dengan kau? Seorang tu dah kena tindih. Dia sebab takut sangat kena tindih. Sebab sebelum saya balik dia cakap, cikgu, saya takut lah. Kata, jangan takut, berani je. Sebab tadi dia panggil nama kita orang. Masa dia kena rasuk cikgu, dia sebut nama kita. Kita 3 orang cikgu. Kenapa dia sebut nama kau? Ya sebab masa sebelum cikgu datang, kita orang baca-baca, dia marah. Cakap ya ke? Okey tak apa. Jadi bila saya cakap, okey mari sini, saya baca kejap. Kita membuat gerakan tangan apa semua tadi kan. Cakap bismillahirrahmanirrahim, alam tara annallaha azza qur'ana ala jabilil la ta'awsyamusalliatilah tu. Budak tu yang pertama saya baca, mata dia daripada hitam, ada anak hitam jadi putih. Dia naik ke atas, macam tu. Masa tu tipulah kalau tak cuak kan. Masa tangan-tangan gerak ni, bulu tangan panjang ni tak boleh nak cover. Tegak. Okey. Dah kenapa ni kan. Jadi sebab selalunya dengar macam dalam filem ni benda ni berlaku kan. Takkan benda sampai putih mata kan. Tapi betul, memang dia naik sampai jadi warna putih. Saya cakap okey, yang ni kena call mak ayah dia lah, suruh ambil kan. Sebab ini macam dah out of control, luar jangkaan. Jadi masa tu kita baca-baca sikit, baru ada lah budak tu jadi lega balik. Dia tak agresif, dia lega balik. Tapi dalam masa yang sama, diorang cakap, cikgu dia ada kat sini. Jadi guard masa tu takut, budak-budak pun takut. Saya je lah yang macam, bukan tak takut, tapi kita semua nak bagi semangat. Saya cakap, jangan risau, selagi saya ada kat sini, awak semua selamat. Tapi dalam hati ni, betapa sebenarnya cover lah dengan harapan, ya Allah, kau bantu aku nak jaga anak-anak murid aku ni untuk beribadah padamu kan. Jadi mungkinlah dengan doa tu perisai kan, kita tak tahu kan. Jadi dia jadi okey sekejap. Tapi dalam masa yang sama, bila saya cakap okey, baca surah An-Nas, bismillahirrahmanirrahim, dia tak ingat. Dia jadi macam ni cikgu, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dia tak boleh sambung. Jadi itu adalah simptom yang besar. Masih ada benda tu kat dia. Ataupun dia memang tak hafal surah tu. Dia memang tahu. Sebab sebelum ni kalau di surau, dia antara Bilal dan Imam. Okey, kalau itu yakin sikit lah. Tak mungkin lah surah An-Nas, surah Al-Azim budak asrama tak boleh baca kan. Yang budak bukan asrama pun boleh baca. So bila kejadian macam tu, okey, bila macam tu yang lain dah mula takut juga kan. Takut. Ada yang cakap, cikgu dia ada kat belakang kita. Masa tu cakap, alamak, ada berapa ni? Dia ada 2 cikgu. Satunya rambut panjang, satu lagi yang muka terbakar tu. Jadi saya fikir, asrama ni tak pernah nak ada benda-benda macam ni. Bukan tak ada lah, bukan tak pernah, tapi dah lama dah tak ada. Jadi apa yang membuatkan benda ni jadi? Sama ada memang budak tu ada keturunan ke, ataupun ada benda yang memang datang mengganggu. Mungkin dia lah, kadang-kadang budak ni buat apa kan. So
Bila dalam pukul 4.30 pagi ada seorang parent dah sampai. Saya cakap okay, boleh ambil untuk dapatkan rawatan kat luar lah. Sebab saya pun kat sini ni bertarung juga sebenarnya. Yelah. Okay. Dah habis tu budak-budak tak nak naik atas. Dia kata nak duduk dengan saya sebab rasa selamat sikit. Sampailah pukul 7.30 pagi. Patutnya 7.30 pagi tu saya dah tamprin untuk masuk sekolah. Masa tu hari waktu bersekolah lah. Okay. Tapi terpaksa lagi berada di asrama. Kan? Jadi fikir balik, tak tahu, tak dapat jawapan. Jadi waktu tu budak yang terlibat ni semua kita minta untuk balik berehat. Kita tak nak apa-apa ada yang jadi. Sebab asrama ni sekolah harian. Okay. So lepas tu barulah kita panggil ustaz untuk buat pagar lah, atau tengok-tengokkan apa yang jadi. Jadi masa tu ustaz tu datang dalam sekitar pukul 9. Dia datang, dia ronda. Lepas tu dia cakap, budak ni ada main panggil-panggil ke ni? Cakap tak ada. Yang saya tahu tak ada, sebab budak-budak ni sini okey. Jadi cakap tak ada Sampailah ada satu dekat tempat, kawasan tu. Saya tak boleh nak cakap sebenarnya. Sebab dia apa ni, budak-budak sekolah tengok. Okay. Jadi dia tengok, dia pergi tempat tu. Oh, kat situ dia lama. Dia tenung lama. Jadi dia kata, ini ada budak panggil ni. Jadi saya fikir masa tu budak cuti panjang, bulan 12 kan masa tu, cuti panjang. Jadi siapa yang nak main? Kemudian rupanya baru saya teringat, masa tu budak tingkatan 5 menginap kat asrama sementara untuk buat tuition. Sebab masa tu nak sebagai persediaan untuk hadapi SPM. Okay. Jadi diorang bukan budak asrama pun. Diorang duduk dalam asrama tu dalam 2 minggu. Dalam diorang duduk kat asrama tu untuk hadapi persediaan SPM tu, diorang main spirit. Kurang agak lah. Diorang main spirit. Ada yang dikena gangguan dengan pakaian yang seumpama dengan benda-benda macam ni lah. Gula benda tu kan. Rupanya benda tu datang dari benda-benda macam tu lah. Jadi kalau kita sebenarnya kita main dengan menyerupai benda tu pun, benda tu boleh datang. Faham. So lepas tu barulah buat pagar. Aku ingat lagi ada satu kejadian tu, masa pagar bersama dengan beberapa guru kat sekolah ni tengah azan ni, boleh ustaz tu Ayalah solah. Jadi seumpama dia nampak sesuatu. Dia menggigil lah masa tu. Dia tengah bila kan dia menggerakkan kepala dia sini ke sini kan. Jadi masa dia ayalah solah, jadi kat situ dia kata sini keras sikit. Kita tak tahulah apa yang dia nampak, tapi dia kata alhamdulillah dah clear lah. Jadi nasihat saya lepas pagar tu alhamdulillah okey. Okay. Jadi nasihat sini korang tu utamanya, the point is, bila jemur baju jangan biar lama. Sebab benda ni dia boleh ikut kita bila yalah kita pun angkat baju pula. Okay, kita dah tinggal 2-3 hari, angkat pula time tu masa tu pukul 7 nak maghrib. Jadi benda tu satu benda yang tak baik sebenarnya. Dan sebenarnya salah satu punca, dia suka menjilat-jilat baju tu. Benda-benda macam ni dia suka jilat pakaian kita. Walaupun dah basuh lah. Ya. Basuh, dia suka dekat area-area situ lah. Tapi alhamdulillah buat masa ni okey, awak selamat kerana masih bersama dengan saya. Saya selamat cikgu sebab saya memang jenis tak basuh baju. Ini sekarang budak tu mana? Budak tu apa cerita sekarang budak tu? Budak yang pertama tu mana? Yang pertama tu. Lepas dia berubat dapatkan rawatan di luar tu, okey. Dia okey tapi sampai hari ni kadang-kadang dia jumpa, cikgu, kat sana tu memang ada perempuan baju putih contoh. Tapi dia berani nak tunjukkan tempat tu kan. Kita pula engkau ni mana ada. Dah ada. Ya cikgu. Bukan ni waktu ni ke? Kenapa dia duduk sorang-sorang situ cikgu? Budak kan, kita pun tak tahu lah. Mungkin dia faham. Macam tu lagi, mungkin dia tak boleh fikir lagi kan. Tapi cakap dah, sekarang ni kau naik. Tapi so far alhamdulillah sampai sekarang dia tak kena rasuk lagi lah. Yang lain pun alhamdulillah. Okay, faham. Okay. Jadi kau hati-hati kat sini. Okay, kau kapla ke apa ke? Macam kau nak jadi kapla kan. Macam aku dah keluar dah. Kau apa 6
Kan macam esok pejabat tutup pukul apa gue? Ingat nak pergi ambil borang Awal nak keluar asrama Tak, aku lebih selesa belajar sendiri kat rumah. Tapi tadi awak tadi apa nama? Fakri. Fakri. Ayah awak cakap awak ni memang banyak cekadak sikit. Dia tak bagi keluar. Tak apa lah. Dia kata kau ni memang banyak akal nak keluar. Jadi saya memang nak tak nak terpaksa pegang lah. Okey, kalau macam tu, kalau paksa juga saya duduk sama, saya duduk dengan cikgu lah, samat sikit. Tak maaf lah. Saya tak boleh dengan student ni. Tak boleh. Yang penting tak apa, korang dapat satu katil yang sama. Jadi kau decide lah nak duduk kat mana. Yang penting kat sini jangan buat benda yang bukan-bukan. Tak ada cikgu, tak ada. Saya janji saya baik cikgu. Okay. Saya mula nak jadi jahat dalam sekolah tadi, dalam asrama ni. Lepas cikgu cerita ni saya takut lah. Budak yang kena rasuk tu dia lah kapla je ni. Oh iya ke? Jadi kau jangan nak jadi Kalau kapla-kapla. memang sesuai dengan kau punya apa-apa yang Saya jadi ayam lah. amalan barat kau ambil ni. Tolong lah. Saya takut cikgu. Benda macam ni saya takut sikit. Takut sikit Tapi asrama ni bukanlah tempat yang seram sebenarnya. Dia pergilah mana-mana asrama kan. Bila kita bergaul dalam masyarakat yang ramai, tipu tak terselit seorang dua yang ada benda-benda macam ni, yang senang mudah masuk kan. Biasalah tu. Nak tak nak hadap, tak kena kat asrama, kat luar pun mungkin awak ada pengalaman yang lebih kurang sama. Okay, faham. Jadi apa yang lepas saya dengar ni, sebenarnya asrama ni merupakan satu tempat yang selamat lah untuk kita duduk. Betul. Satu tempat yang kata ibarat macam rumah sendirilah kan. Membezakan kita kena beranikan diri sikit lah cikgu. Ya betul. Tak boleh takut lah dengan Tak benda-benda macam ni. Kau kena takut kalau aku mengamuk. Apa dia? Kalau aku mengamuk, kau siap. Okay. Jangan isap okok, jangan isap vape, jangan fly. Tu cerita dia. Yalah, lepas cikgu cakap kan, buat apa kita nak takut dengan benda-benda macam ni kan. Sebab kita ada Tuhan yang Maha Esa. Kita hamba kepada Allah, Tuhan yang Maha Satu kan. Faham. Okay. Nanti katil ni kau duduk yang atas, aku duduk yang bawah tau. Tolonglah. Tadi kau percaya, asal kau takut pula. Okay, tak apa, relax je Apa-apa kalau ada masalah, bagi tahu cikgu. Okay, baik. Kan? Kamera? Ada kamera. Ada kamera. Okay, alang-alang tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa next video. Assalamualaikum. Bye-bye.